Saya mohon mencadangkan iaitu suatu akta untuk meminda Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan untuk mengadakan peruntukan mengenai perkara berkaitan atau bersampingan dengannya dibaca kali yang kedua sekarang. Saya menyokong. Tan Sri itu saya mau menyokong. Belum. Hurai dulu yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tan Sri yang dipertua, ahli-ahli yang berhormat, fenomena perubahan harga yang berlaku di Malaysia di antara lain disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran serta peningkatan dalam kos pengeluaran. Walau bagaimanapun, terdapat juga tindakan setengah peniaga yang mengambil kesempatan memanipulasi pasaran untuk mendapat keuntungan secara berlebihan. Hal ini telah membebankan pengguna dan perkara ini perlu ditangani dengan segera melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Sebagai kementerian yang prihatin dan juga bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan pengguna adalah menjadi tanggungjawab kerajaan, terutamanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan untuk mengkaji dan meneliti setiap pandangan dan aduan yang diutarakan oleh orang ramai atau pengguna. Khususnya jika sekiranya aduan tersebut terbukti benarnya, suatu tindakan tegas perlu diambil oleh KPDNKK. Sehubungan dengan ini, bagi menjamin kepentingan pengguna, kerajaan telah memutuskan untuk meminda Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 selaras dengan keperluan dan kehendak semasa. Tan Sri yang dipertua, ahli-ahli yang berhormat, Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan dalam ucapan bajet 2014 telah mencadangkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau sales tax dan service tax dimansuhkan dan diganti dengan satu cukai saja yang dikenali dengan nama cukai barang dan perkhidmatan atau good and service tax, iaitu GST, yang akan berkuat kuasa pada 1 April 2015 nanti. Selaras dengan pelaksanaan GST, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan telah diberikan tanggungjawab untuk meningkatkan usaha penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 agar tiada peniaga mengambil keuntungan yang tidak menasabah dengan menggunakan GST sebagai alasan. Sekiranya ini berlaku, GST akan dilihat sebagai membebankan rakyat dari segi kenaikan harga barangan dan caj perkhidmatan. Tan Sri yang dipertua, ahli-ahli yang berhormat, pertumbuhan yang seiring dengan kestabilan harga adalah penting dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat. Kawalan bagi menstabilkan harga barangan makanan di keperluan harian adalah perlu kerana kenaikan harga barangan memberi sumbangan yang besar kepada peningkatan kadar inflasi dalam negara. Sehubungan dengan itu, usaha perlu terus dipergiatkan untuk memastikan harga adalah sentiasa stabil supaya kadar inflasi dapat dikawal. Antara langkah-langkah yang sedang dilaksanakan termasuk memantau pergerakan harga dan mencegah kenaikan harga yang melampau dan amalan jualan yang tidak sihat. Keadaan ini mengukuhkan lagi kepentingan pelaksanaan kaedah dan instrumen yang boleh membantu melindungi kepentingan pengguna di Malaysia. Pada 1 April 2011, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 iaitu Akta 723 telah dikuatkuasakan di Malaysia yang menggantikan Akta Kawalan Harga 1946. Dalam usaha memastikan pengguna dilindungi daripada peniaga yang mengenakan harga barangan atau caj perkhidmatan yang tidak menasabah, Akta 723 telah dikaji semula bagi meminda peruntukan sedia ada
dan memasukkan peruntukan-peruntukan baru bersesuaian dengan keperluan dan perkembangan semasa, khususnya memastikan kawalan harga dan anti pencatutan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan pada 4 Jun 2014 telah bersetuju agar rang undang-undang kawalan harga dan anti pencatutan pindaan 2014 dipinda dengan memasukkan beberapa peruntukan baru. Izinkan saya seterusnya memaklumkan beberapa ciri utama rang undang-undang ini, iaitu: pertama, pindaan kepada takrifan dan pelantikan; kedua, penambahbaikan berkaitan penentuan harga dan caj; ketiga, peruntukan berkaitan dengan pencatutan; keempat, penambahan mengenai kewajipan untuk menyimpan rekod; dan kelima ialah peruntukan mewujudkan kuasa untuk meminda jadual. Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, kepada pindaan kepada takrifan dan pelantikan, di bawah Seksyen 2, pindaan kepada takrif pegawai yang diberi kuasa, tarif pegawai yang diberi kuasa dipinda ekoran daripada pindaan kepada Seksyen 3 yang dicadangkan, yang bertujuan untuk membolehkan pegawai pihak berkuasa tempatan diberi kuasa untuk menjalankan kuasa di bawah Akta 723. Manakala di bawah Seksyen 3/6, Menteri boleh memberi kuasa kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan semua atau mana-mana kuasa di bawah akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta ini. Seksyen 3 Akta 723 dipinda dengan menggantikan subseksyen /6 dengan subseksyen baru yang menyatakan bahawa Menteri boleh memberi kuasa mana-mana pegawai awam atau pegawai pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan semua atau mana-mana kuasa di bawah akta ini. Dalam peruntukan subseksyen /6 Akta 723 sedia ada, Menteri tidak boleh memberi kuasa kepada seseorang pegawai pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan semua atau mana-mana kuasa di bawah Akta 723. Dalam pindaan ini, pegawai yang berkhidmat dengan pihak berkuasa tempatan boleh dilantik untuk melaksanakan semua atau mana-mana kuasa di bawah akta ini. Dengan memperluaskan kuasa kepada pegawai pihak berkuasa tempatan, secara amnya penguasaan Akta 723 dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan di seluruh negara melalui strategi Lautan Biru supaya rakyat dapat menikmati kestabilan harga dan seterusnya menikmati kualiti hidup. Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, mengenai dengan penambahbaikan berkaitan penentuan harga dan caj. Sebelum ini, sistem pencukaian semasa tidak mempunyai peruntukan untuk menuntut balik atau kredit cukai input terhadap cukai output. Selaras dengan pengenalan sistem pencukaian baru GST yang membenarkan orang kena cukai untuk menuntut balik atau kredit cukai input terhadap cukai output, Seksyen baru 10A, iaitu harga atau caj yang dikenakan tidak boleh termasuk butiran tertentu diwujudkan. Pada masa yang sama, GST juga ada peruntukan bagi kelayakan pembayaran balik khas bersamaan dengan amount cukai jualan berkenaan dengan barang yang ada dalam pegangan. Sehubungan dengan itu, Akta 723 dipinda dengan memasukkan seksyen baru, iaitu 10A, untuk memastikan mana-mana orang yang membekalkan atau menawarkan untuk membekal apa-apa barangan atau perkhidmatan tidak boleh memasukkan apa-apa butiran yang dinyatakan dalam jadual yang termasuklah cukai sebagai sebahagian daripada harga
bagi barangan ataupun caj bagi perkhidmatan itu. Di bawah jadual cukai yang tidak boleh dikenakan ke atas harga atau caj ialah apa-apa kredit bagi cukai input terhadap cukai output di bawah Seksyen 38 atau cukai barang dan perkhidmatan 2014 dan apa-apa pembayaran balik khas cukai jualan di bawah Seksyen 190 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Kegagalan mana-mana orang yang tidak mematuhi peruntukan tersebut adalah satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dikenakan penalti seperti berikut. Jika orang itu satu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM500,000 dan sebagai kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi RM1 juta. Atau B, jika orang itu bukan satu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Tansi yang dipertua ahli-ahli yang berhormat, mengenai dengan peruntukan berkaitan dengan pencatutan, Subseksyen 15-1 Akta 723 memperuntukkan bahawa menteri hendaklah menetapkan mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah dan jenis mekanisme yang berlainan boleh ditetapkan untuk memenuhi keadaan dan hal keadaan yang berlainan sebagaimana yang difikirkan patut oleh menteri. Pindaan telah dicadangkan untuk memasukkan subseksyen baru iaitu kurungan 1A yang bertujuan untuk membolehkan menteri menentukan suatu tempoh tertentu yang tidak boleh ada kenaikan margin keuntungan bersih bagi apa-apa barangan atau perkhidmatan sebagai salah satu mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah. Subseksyen kurungan 2 turut dipinda dengan memasukkan selepas perenggan kurungan 2 kurungan B perenggan baru iaitu kurungan BB untuk membenarkan menteri mempertimbangkan apa-apa kos yang ditanggung dalam perjalanan atau penerusan perniagaan dalam merumuskan mekanisme. Pindaan-pindaan ini bertujuan untuk memperjelaskan punca kuasa menteri dalam merumuskan mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah. Tansi yang dipertua ahli-ahli yang berhormat, mengenai dengan penambahan mengenai kewajipan untuk menyimpan rekod dalam memastikan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan berkesan, terutamanya dalam menjalankan siasatan Seksyen baru 53A, ditambah dengan meletakkan tanggungjawab ke atas mana-mana orang yang membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa barangan atau perkhidmatan untuk menyimpan dan menyenggarakan rekod yang wajar, termasuk rekod jualan, rekod pembelian dan lain-lain dokumen berhubung dengan kendalian perniagaan. Rekod yang dimaksudkan juga perlu dipelihara, tersedia untuk pemeriksaan serta dikemaskinikan dalam keadaan teratur dan baik bagi tempoh 7 tahun daripada tarikh terakhir yang berhubungan dengan rekod itu. Kegagalan mana-mana yang tidak mematuhi peruntukan di atas adalah satu kesalahan. Keperluan menyimpan rekod ini adalah penting bagi tujuan pembuktian dalam pelaksanaan penguatkuasaan, terutamanya dalam penyiasatan pencatutan. Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, mengenai dengan peruntukan mewujudkan kuasa untuk meminda jadual selaras dengan cadangan pindaan yang memasukkan Seksyen 10 baru 10A yang melibatkan jadual adalah dicadangkan supaya Seksyen baru
60A dimasukkan untuk memberi menteri kuasa meminda jadual melalui perintah yang disiarkan dalam warta dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan dan kewajaran. Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, demikianlah ciri-ciri utama Rang Undang-Undang Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Pindaan 2014. Datuk Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ya, ada sesiapa yang menyokong? Datuk Yang Tua, saya menyokong. Ya, terima kasih.